رب اشرح لي صدري أمري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم لك الحمد بك الحمد وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبيسير وتعصير وتمد maka engkau ketahui dengan yang demikian itu bahwasanya inilah perbezaannya kerana menepati penglihatnya tiada tabiat, dan inilah asal yang mufid dan kalam yang nyata yang benar, dan mengaku dengan dia orang yang berakal dan insaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah bi fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi daril amin. Maka engkau ketahui dengan yang demikian itu, ya, engkau ketahui dengan yang demikian itu, demikian sebab persalahan antara dua laki-laki yang telah tersebut, ya, ya, yaitu ilmu dan jahil. Ini yang berkisar dalam masalah yang lepas perbandingan dunia, yang mana dunia itu dibandingkan seperti, ya, orang yang tahu dan orang yang jahil. Ya, suatu masakan yang dimasak, kemudian masakan itu dihinguskan, dipahakkan di dalam masakan itu. Ya, seorang yang melihat orang ataupun tukang masak itu meletakkan hingus dan kahak dalam makanan itu, dan seorang lagi tidak melihat. Ya, pada waktu tersebut yang melihat pastinya tidak akan makan. Ya, walaupun dihidang dalam keadaan, ya, dengan hiasan yang menarik macam mana sekalipun, ya, tidak akan makan kecuali dalam keadaan darurat, keadaan nak mati sangat. Ya, pada waktu tersebut, ya, terpaksa lah makan. Itu perbandingan dunia yang halal, yang harus, ya, suatu yang menjijikkan. Adapun yang haram, perbandingannya seperti mana diletakkan, ya, racun di dalam makanan tersebut, diletakkan racun, ya, dan orang yang melihat chef itu, ya, meletakkan racun di dalam makanan itu, ya, dan kemudian diangkat, dihidang, dihiasi sebaik mana sekalipun, dia tidak akan makan, sebab dia mengetahui kalau makan pun mati. Dia mati tak makan pun tak apa, karena kalau makan pun mati pada waktu tersebut karena diletakkan racun. Bagi orang yang tidak mengetahui, pada waktu tersebut dia akan makan. Ya, dan orang ini, ya, dia sebut yang lepas, kalau sekiranya, ya, dia juga mengetahui pastinya yang makan itu, kalau mengetahui pastinya dia juga tidak akan makan. Dan orang yang mengetahui itu, kalau dia tidak mengetahui pada waktu tersebut, dia akan makan. Nah, itulah perbandingan benda yang haram. Benda yang haram yang kita ambil seperti mana makanan yang diletakkan racun. Itu perbandingan yang lepas. Jadi di sini dia sebut, maka engkau ketahui bahawa, ya, dengan yang demikian ikhtilaf itu. Ya, seorang makan, seorang tak makan. Ya, seorang yang cukup tamak, ya, lobanya, ya, dan seorang lagi tidak mahu mengambil,
Ya, jadi sebab yang demikian itu, ketahui dengan yang demikian itu dengan sebab bersalahan, itu adalah disebabkan ilmu dan jahil. Sebab ilmu dan jahil. Ya, sebab apa orang ambil benda yang haram itu kerana dia jahil, dia tidak mengetahui. Ya, dan orang yang mengetahui dia tidak akan ambil. Itulah ya maknanya perbezaan di antara orang yang ada ilmu dan juga orang yang jahil. Itu bahawasanya inilah perbezaan. Ya, perbezaannya kerana menepati penlihatnya, tiada tabiat. Ya, perbezaan itu kerana yang ada penglihat, basar dia. Ya, bukan tabiat, bukan tabiat. Tabiat kita bila tengok benda yang dalam keadaan sedap, tabiat kita semua nak. Ya, semua nak senang, nak mewah, nak kaya, nak semua kita, tabiat itu semua ingin. Ya, kalau dikira tabiat, ya, siapa yang tak mau? Ya, kalau diberi ya duit yang banyak, ya, orang nak bagi kat kita duit, ya, juta. Nak bagi pada tersebut, nak bagi juta, bukan juta ni, kalau ribu pun, ratus pun, maka kita akan berebut. Ya, semua kita nak, itu tabiat. Ya, tapi bagi orang yang ya adanya basirah, celik mata hati, ya, pada waktu tersebut dia mengetahui dan dia tidak akan ambil. Ya, dia tidak akan ambil. Ya, dia tahu bagaimana ya dunia ini, ya, dalam keadaan apa yang kita ambil tersebut, kita akan dihisab di mahsyar nanti. Tak akan bergenjak kaki anak Adam selagi ya di antara pertanyaannya daripada mana kita mengambil ya rezeki harta itu dan ke mana kita nafkah. Ya, jadi pada waktu tersebut ya kita akan ditanya nanti. Orang yang tahu, yang ada tabiat, ya, yang ada basirah, dia ada penglihat, dia tak akan ambil. Dia tak akan ambil. Dia tahu. Ya, yang kita sebut dalam hadis, orang yang kaya ini akan ya, lambat masuk dalam syurga berbanding dengan orang yang miskin 500 tahun. 500 tahun. Cukuplah, kata Imam Ghazali, duduk di mahsyar itu merupakan suatu azab. Cukuplah duduk di mahsyar yang lama disebabkan menghitung ya apa yang kita banyakkan di dunia ini pada waktu tersebut. Cukuplah, itu merupakan satu azab. Duduk di mahsyar dalam keadaan bertelanjang, duduk di mahsyar dalam keadaan ya panas itu. Ya, cukup. Jadi bagi orang yang ada penlihat, ya, dia akan meninggalkan. Terkata inilah perbezaannya kerana menepati penlihatnya tiada tabiat. Dan inilah asal yang mufid, ya, inilah asal yang memberi faedah. Ya, bagi orang yang adanya penglihatan mata hati, ya, inilah yang merupakan suatu yang ya asal perdu umbi, ya, yang mana asas yang bawa kepada memberi manfaat. Dan kalam yang nyata yang benar, kalam yang nyata ya dan yang benar, dan mengaku dengan dia orang yang berakal, ya, dan i'tiraf, mengaku dengan dia orang yang berakal, orang yang ada akal, ya, mana orang yang dalam keadaan memerhati dengan fikir wa ta'ammal, ya, bil fikri safi, ya, dengan berfikir yang halus. Ya, pada waktu tersebut orang yang ada akal, ya, maka dia akan memerhatikan perbandingan yang telah disebut. Dan insaf, ya, orang yang insaf, ya, orang yang memerhati, ya, dengan insaf. Ya, apapun, wallahu waliyut taufiq wal hidayah bi fadli. Allah lah yang memberi taufik, dan Allah bagi taufik, insya-Allah, ya, kita akan faham dan kita boleh amal. Ya, kalau Allah tak bagi taufik,
kita akan duduk keadaan yang sama, kita tidak akan berubah, kita tidak akan mengambil pengajaran daripada apa yang dah disebut. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Allah lah yang memberi petunjuk. Mutawalla dilalah lil ibad ala suluki sabilil huda. Allah lah yang mentadbir bagi petunjuk bagi hamba-Nya di dalam jalan kepada yang betul itu. Wallahu a'lam. Habis situ tu yang sambung daripada yang lepas. Jadi cukuplah dengan perbandingan itu. Kalau kita diberi taufik dan hidayah, insya-Allah kita akan faham dan dapat amalkan. Maka jika kau kata tak dapat tiada bagi kami daripada kadar dunia, supaya adalah dapat kami dirikan pendirian bagi kami, maka betapa kami zahid padanya. Soal. Maka jika kau kata tak dapat tiada bagi kami, la budda, tak dapat tiada bagi kami, bagi kita ini, fala budda min qadari minad dunia, tak dapat tiada daripada kadar daripada dunia. Maknanya kita ini tak dapat tiada, nak kena juga ada dunia ni. Dunia tu nak kena ada juga pada kita. Tak dapat tiada daripada dunia, supaya adalah dapat kami dirikan pendirian, supaya dapat kami ni ada kekuatan. Itu dapat kami dirikan pendirian. Maksudnya dunia ini untuk kita ada kekuatan. Kita nak mari jemaah, kita nak buat ibadat, nak kena ada kuat. Nak kuat pada waktu tersebut, nak kena makan, nak kena ambil dunia. Nak mari berjemaah, nak kena ada motor, kena ada kereta. Dalam keadaan jauh kita nak perlu benda tu, makna dunia ni. Jadi supaya adalah dapat kami dirikan pendirian, maknanya dapat kami kekuatan bagi kami. Maka betapa zahid padanya. Bagaimanakah nak zuhud pada dunia ini? Fa kaifa nazhadu fiha? Mana sedangkan kita ni berkehendak kepada dunia. Disuruh kita zuhud dengan dunia. Kita berkehendak dengan dunia, tapi disuruh kita zuhud. Zuhud ini maknanya kita tinggalkan dunia. Sedangkan kita berhajat kepada dunia. Bagaimanakah dia kata itu soal. Maka betapa kami zahid padanya. Maka ketahui olehmu bahawasanya zuhud pada fudul. Ketahui olehmu bahawasanya zuhud pada fudul. Ini pada fudul, yajibu fi fudul kama fi nuskhah. Mana wajib pada yang fudul, yakni yang lebih daripada barang yang tiada berkehendak kepadanya. Bahawasa zuhud pada fudul, pada setengah nuskhah dia kata bahawasanya zuhud pada yang bahawasanya zuhud wajib pada yang fudul. Pada setengah nuskhah, setengah nuskhah kita menyatakan fa'lam anna zuhda yajibu fil fudul. Dan ketahui olehmu bahawasanya zuhud pada yang fudul itu wajib. Zuhud pada yang fudul itu wajib. Apa yang fudul? Fudul itu apa? Yakni yang lebih daripada barang yang tiada berkehendak kepadanya. Benda ni kita tak nak. Perlu ke tak? Maka tak perlu. Bila tidak perlu, kalau tidak ada pun tak mengapa. Kalau tak ada pun tak apa. Yang kita berhajat sehari RM50 contoh. Maka lebih daripada itu merupakan fudul. Dia pergi 60, 70, 100, itu fudul. Fudul maknanya yang lebih.
Maka zuhud pada yang fudul itu wajib, zuhud pada yang lebih itu wajib. Ya, dia kata yakni yang lebih daripada barang yang tiada berkehendak kepadanya. Benda itu kita tidak berkehendak. Ya, maknanya tidak ada hajat. Ya, mazada anil hajah. Ya, ini maknanya yang lebih ya daripada hajat. Pada mendirikan keadaan kamu, pada memberi kekuatan pada kita. Fi qiwamin binya. Ya, pada mendirikan keadaan kamu. Maka maksud kamu itu bagi berdiri ada kamu dan kuat hingga dapat ibadat bagi Allah Ta'ala. Tiada maksud makan dan minum dan bersedap-sedap. Maksud kita ini kuat. Kita kuat tidak untuk buat ibadat, sebab kita ini dijadikan untuk ibadat. Okey, kita dah ada kadar untuk kita makan tersebut dan kita kuat untuk buat ibadat. Kuat. Ya, maka yang lebih itu fudul. Tiada maksud kitanya untuk makan dan minum dan bersedap-sedap. Kita ini bukan dijadikan untuk makan minum, bukan untuk makan minum dan bersedap-sedap. Ini kalau ni kena atas kita, sebab kita ini makan minum bersedap-sedap. Ya, bersedap-sedap makan, ya, bersedap. Ya, jadi syarat dia hendaknya, ya, tiada tujuan kita ini Allah jadikan kita itu kuat dah untuk buat ibadat. Boleh ke tak? Dah boleh dah kadar makan itu. Ya, untuk kita buat ibadat. Ya, jadi dia sebut tadi, maka maksud kamu itu bagi berdiri ada kamu dan kuat hingga dapat ibadat bagi Allah Ta'ala. Tiada maksud makan. Kita ni kebanyakan mana utama makan lah. Ya, makan dan minum, bukan untuk itu. Dan bersedap-sedap, bukan untuk bersedap-sedap. Bermula Allah Ta'ala jika dikehendak didirikan dia dengan suatu dan dengan sebab, dan jika dikehendak didirikan akan dia dengan tiada suatu dan sebab, seperti malaikat. Ya, bermula Allah Ta'ala ini dia kata, jika menghendaki Allah Ta'ala, ya, jika dikehendak didirikan dia, mana diberi kekuatan kepada kita dengan sesuatu, ya, dengan sebab sesuatu. Apa sebab sesuatu? Sebab makan. Bila makan kuat, ya, bila minum, ya, kita hilang dahaga, kita sihat. Kan? Ya, kalau doktor suruh makan, minum, ya, 2 botol air besar, 8 gelas, 7 ke 8 gelas kan. Okay. Baik. Ya, jadi sebenarnya, ya, Allah Ta'ala boleh jadikan kita, didirikan kita dengan suatu. Maknanya dengan makan kita kuat, kita diberi minum, dan dengan sebab. Dengan sebab apa? Sebab makanan tu, sebab minuman itu. Ya. Dan jika dikehendak didirikan akan dia, akan seorang dengan tiada suatu. Allah boleh tak jadikan kita dalam keadaan kuat, dalam keadaan tiada suatu dan tiada sebab. Kita boleh buat ibadat, kita boleh solat, kita boleh bangun malam, kita boleh berjihad, kita boleh buat apa, segalanya boleh buat, kuat, walaupun tidak ada sebab. Tak makan, tak minum, tapi kuat. Mampu tak? Allah boleh tak buat macam tu? Boleh. Seperti malaikat dia. Sopa malaikat dalam keadaan mereka ini, ya, tak makan, tak minum, tapi kuat buat ibadat sejak dijadikan, sehinggalah, ya, berlakunya kiamat nanti. Ya, dan malaikat terus beribadat, ya, walaupun dalam keadaan, ya, tidak makan, tak minum. Ya,
dalam perut kita tu tu malaikat, ni kita manusia nak kena makan kita kan. Ya. Ni dia nak bandingkan pada sudut kata Allah mampu tak kalau nak bagi kita ni kuat tidak makan tak minum, tak ada sebab. Ya. Ni malaikat kalau disebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam 6 hari tak makan. 6 hari tak makan. Kuat. Jadi dalam keadaan Allah mampu. Allah boleh buat. Ini kata kalau kira maqam orang yang tinggi sampai tahap mereka yakin begitu. Cuma kita pada sudut kata walikulli syai'in sababa, itu setiap sesuatu itu ada sebab, kita buat sebab lah. Tapi bukan letak di benda, bukan letak pada makanan, bukan letak pada minuman, bukan letak pada itu hanya sebab saja. Yang bagi kuat Allah. Yang boleh kita buat ibadat Allah. Berapa ramai yang makan gemuk, bulat, tembun, masjid tak mari, mengaji tak boleh. Bahkan banyak. Ada yang dalam keadaan lemah, tak larat, tapi dia boleh buat ibadat, kuat ibadat. Itu Allah. Wallahu waliyut taufiq bi fadlih, dia kata tadi. Baik, seperti malaikat. Kemudian jika ada kemudian jika ada ia dengan suatu, jika dikehendak maka dengan suatu yang hasil pada engkau, atau dengan tuntut engkau, atau dengan usaha engkau. Dan jika dikehendak dengan suatu yang lainnya, maka disebabkan dia bagimu daripada sekira-kira yang tiada kamu hisapkan. Baik. Kemudian jika ada ia dengan suatu, jika dikehendak maka dengan suatu yang hasil pada engkau. Okey. Dia sebut kemudian jika ada ia dengan suatu, jika adalah Allah Taala itu mendirikan kita dengan suatu, dengan suatu, jika dikehendak maka dengan suatu yang hasil pada engkau. Mana suatu yang ada pada kita, yang ada pada kita min ghairi talabin wa kasbin. Maknanya Allah Ta'ala mendirikan kita, bagi kuat pada kita sesuatu yang ada pada kita, yang ada hasil pada kita lah. Mana yang ada pada kita makanan, maka di sana yang ada pada kita. Dan mana harta, wang ringgit yang ada pada kita guna, maka dengan suatu yang hasil pada engkau, atau dengan tuntut engkau, mana dengan suatu yang kita tuntut, atau dengan usaha engkau. Apa yang kita tuntut, kita usaha, kita pulun buat kerja tu, pada waktu tersebut Allah bagi kekuatan pada kita dengan apa yang ada pada kita, apa yang kita usahakan. Satu. Dan jika dikehendak dengan sesuatu yang lain, dan boleh jadi Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita itu dengan sesuatu yang lain, maka disebabkan dia bagimu daripada maka dengan sesuatu yang hasil pada engkau, atau dengan tuntut engkau, atau dengan usaha engkau. Satu. Dan jika dikehendak dengan sesuatu yang lainnya, boleh jadi Allah kita tak usaha tapi kita dapat. Kita tak usaha tapi kita dapat. Sebab rezeki ni, apa yang kita rezeki itu jaminan Allah. Tak semestinya kita usaha. Kita tak usaha pun tapi dapat. Contoh yang kita kata waris tak ada. Seorang mati, waris dia tak ada. Dan kita ni mungkin anak saudara dia, cucu saudara contoh. Pada waktu tersebut, harta tersebut dapat pada kita tanpa kita usaha. Begitu juga kalau anak pun, anak tak usaha
pak dalam keadaan mati, maka anak yang dapat harta. Ya, harta dapat tanpa usaha. Itu dah dijanji oleh Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang apa yang kita usaha, kita dapat, kita makan, kita kuat buat ibadat. Ada yang dalam keadaan kita tak usaha, kita dalam keadaan dapat, tak usaha. Pada waktu tersebut kita makan, kita guna untuk buat ibadat. Itu Allah mampu, Allah buat untuk kita. Baik. Dan jika dikehendak dengan sesuatu yang lainnya, maka disebabkan dia bagimu daripada sekira-kira yang tiada kamu hisabkan, yang kita tak la yahtasib, yang disebut wa may yattaqillah di depan itu. Dia kata daripada sekira-kira yang tiada kamu hisabkan. Kita tak sangka. Maksud tak hisab tu makna la yahtasib tu makna kita tak sangka. Tak sangka duit tu dapat ke kita. Tak sangka harta tu dapat ke kita. Okey, maka disebabkan dia bagimu daripada sekira-kiranya yang tiada kamu hisabkan daripada ketiadaan. Tuntut, kita tak tuntut daripadamu. Tiada tuntut daripadamu dan usahamu. Makna bukan kita tuntut dan bukan kita usaha. Jadi dia nak cerita pada kita, kalau soal tadi tak dapat tiada bagi kitanya kadar dunia supaya adalah dapat bagi kitanya pendirian bagi kami, dia kata tu, maka betapa kita nak zuhud. Jadi pada waktu tersebut dia menceritakan pada sudut kata dunia itu ada yang kita usaha, ada yang kita tak usaha. Jadi pada waktu tersebut yang dunia itu hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah dah jamin lah rezeki untuk kita tu, untuk kuatkan kita tu. Baik, cuba tengok. Dan usaha seperti firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini. Dan barang siapa takut akan Allah, sebenarnya di situ yattaqillah itu. Yattaqillah ini insya-Allah kita akan jumpa di depan nanti 12 dalil. 12 dalil bagi orang yang ada sifat takwa. Di antara daripada 12 tu satu ni yang ni. Siapa yang ada takwa kepada Allah, maka Allah akan bagi rezeki pada dia. Tidak terhingga. Orang yang ada sifat takwa. Siapa ada sifat takwa, ketika nak mati dia akan nampak ada syurga. Dia nampak ada syurga untuk dia. Siapa yang sifat takwa, dia dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dia dimuliakan. Ada 12 dalil. Orang yang ada sifat takwa ini disebut di dalam Quran. Imam Ghazali datangkan nanti menyuruh kita adanya sifat takwa. Dan satu daripadanya ni, yang ni rezeki yang kita sebut rezeki yang mau'ud. Dan satu rezeki inilah yang mau'ud inilah yang akan bertambah. Rezeki mamluk yang kita milik itu tak bertambah. Memang kita akan milik rezeki itu yang dah dijanji oleh Allah. Rezeki madmun yang mana menguatkan kita untuk makan, minum, buat ibadat, itu juga tak bertambah. Kita akan mati bila selesai sahaja rezeki yang kita makan. Habis je kita makan, itulah yang terakhir. Tersedak mungkin mati. Itu yang akhir. Rezeki madmun. Rezeki yang semua kita akan dapat. Tak usah bimbang lah. Nanti aku nak makan apa sebenarnya, semua tu dah Allah Ta'ala jamin untuk kita. Rezeki bertambah ini je satu. Syaratnya adanya takwa. Siapa ada takwa, rezekinya akan bertambah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki kepada dia yang tak terhingga. Banyak mana nanti. Lagi kuat takwanya, lagi hebat, banyak rezeki. Lagi takwa, lagi banyak rezekinya. Itu orang yang ada sifat takwa. Sebab itu penting sifat takwa. Tengok. Dan barang siapa takut akan Allah, dijadikan baginya tempat keluar.
dan diberi rezeki akan dia daripada sekira-kira tiada dihisapkan dia. Rezeki yang tidak tak terhingga, orang kata rezeki yang tidak terduga Allah Ta'ala bagi. Habis. Maka tiba-tiba tiada berkehendak dengan suatu kelakuan kepada tuntut. Kalau begitu nak kena tuntut, tidak perlu. Tak perlu kepada tuntut dan usaha dan kehendak. Tak perlu nak, sebab tu dah dijadi. Maka jika tiada kuat hatimu atas demikian itu dan menuntut akan dia, maka niatkan olehmu dengan yang demikian itu kerana bersenjata dan kuat atas mengerjakan ibadah. Kita duduk tangan. Kalau contoh kata bab rezeki, orang yang kuat disebut tadi tak perlu usaha, tak payah usaha. Perlu usaha tak? Orang yang kuat. Tapi kita boleh ke? Tak apa nak harap. Percaya tapi tak apa nak harap mana. Yang yakin, yang tu kata bila bismillah saja dia boleh berjalan di atas air. Bismillahirrahmanirrahim, boleh berjalan atas air. Itu yakin. Hak tak yakin, buatlah titi, buatlah jambatan. Aku bismillahirrahmanirrahim. Tak apa nak harap mana. Langkah pakai tenggelam, pakai terjun masuk dalam parit, masuk dalam sungai. Bismillah dalam keadaan yakin. Bila mana yakin, insya-Allah. Masalahnya kita tak yakin, kena buat jambatan. Kena buatlah batang pinang lah barang. Buatlah batang nyok lah untuk jadikan titi. Begitu juga di sini perbandingan kita kata, kalau disebut tadi tak perlu usaha, Allah mampu. Kalau orang yang dalam keadaan dia tak usaha pun Allah boleh bagi rezeki pada dia. Allah boleh bagi rezeki pada dia untuk bagi kuat, untuk macam malaikat. Allah mampu walaupun tak makan boleh. Ataupun Allah kita makan, Allah bagi kekuatan, boleh. Tak makan pun kuat. Satu. Usaha tak usaha, di sana Allah semuanya. Yakin, okey. Boleh. Kalau yakin. Yakin ni bukan jenis buat-buat. Apa yakin, kau yakin. Yakin. Bismillah tengok. Pergi terai parit dulu, tak usah sungai. Boleh tak jalan tak payah. Yakin, okey? Tak apa. Ini yang kata sampai satu tahap, kalau kata racun pun jadi ubat. Kita balik terai tengok, ambil racun pun jadi ubat. Duduk sakit lutut, sakit pinggang, ambil cat korok nak makan. Racun hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Esok pakai main jenazah. Jadi dalam keadaan kita tak yakin, baik tak yakin, maka dia kata. Kalau tak yakin, yang kata yakin yang duk cerita tadi, satu orang satu maqam sampai tahap memang dia yakin, memang dia duk amal, sampai tahap begitu. Maka jika tiada kuat hatimu atas yang demikian itu, masalahnya hati kita tak kuat. Kalaulah hati kita dalam keadaan tak kuat, dan menuntut akan dia, kita tuntut dunia ni tak boleh, kena kerja, kena tuntut, maka niatkan olehmu dengan yang demikian itu kerana bersenjata dan kuat atas mengerjakan ibadah. Kalaulah tak mampu, maka di sana kita buat kerja apa? Sebab untuk cari nafkah, untuk selesa kita nak buat ibadah. Niat nak buat ibadah. Ada duit guna untuk ibadah. Beli motor, beli kereta baru pada tersebut apa tujuan? Sebab mudah aku nak mari masjid. Sebab mudah aku nak mari jemaah. Kalau hujan boleh mari berjemaah. Boleh kita nak pergi mengaji. Walaupun jauh, senang.
Ya, ada kata duk takut lagi balik mampu ikut jalan mampu. Ya, kita mampu sebagai kita bersenjata. Kita dalam keadaan senang supaya ya kita boleh sarah anak isteri itu dalam keadaan ibadat. Ya, betul kalau tengok di dalam Hidayatul Salikin itu terjemahan. Zuhud itu memang dalam keadaan orang yang zuhud hebat, dia makan rezekinya pagi itu dia pagi, petang tak tahu petang apa nak makan. Tu orang yang tinggi. Petang saja nak makan apa? Tak ada apa nak makan. Petang ni nak makan apa? Pagi makan, petang Allahu a'lam. Rezeki Allah. Makan petang, esok Allahu a'lam. Esok tak tahu. Tu tinggi makam. Nah, sama dengan ya macam burung kita kata dulu. Tawakal tinggi. Burung makan cabai, dia makan pagi, dia tak ada awak balik. Ni saja aku orang pisah nak makan petang pula. Tak ada burung nak duduk. Tawakal tinggi. Yang naik sikit lagi dalam keadaan orang yang makan untuk sebulan. Dia ada simpan untuk sebulan. Yang lemak dia ada simpan untuk setahun. Itu lemak. Kita simpan untuk 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Tak tahu. Zuhud ke tak? Nah, tapi kalau sebut tadi bersenjata dengan adanya peta tu pada waktu tersebut kita senang buat ibadat. Kita tidak meminta-minta. Insya-Allah ya, seorang wali Allah Daud At-Tai rahimahullah. Daud At-Tai menyimpan 20 dinar untuk 20 tahun. Dan ulama menyatakan dia adalah orang yang zuhud. Simpan. Di atas niat, tu kata, di atas niat supaya aku tak meminta-minta kepada orang. Kalau ada simpan macam tu, kotlah simpan 20 tahun akan datang, kita dah ada simpan, niat supaya aku tak meminta-minta kepada orang. Itu jalanan Daud At-Tai rahimahullah. Sebab dia akan menggunakan 1 dinar setiap 1 tahun, wang emas. Untuk diri dia 1 dinar 1 tahun, 20 dinar 20 tahun. Dia simpan untuk 20 tahun. Masih lagi dikatakan dia orang yang zuhud. Dia dikatakan orang zuhud. Tapi niatnya tak meminta-minta kepada orang. Kita pun boleh niat begitu. Niatnya supaya kalau aku tak ada pada waktu tersebut, anak-anak aku, isteri aku tak meminta kepada orang. Ya, itu merupakan ibadat. Rasulullah kata jangan tinggal keluarga kamu dalam keadaan waris kamu meminta-minta. Ya, jangan tinggal waris kamu dalam keadaan meminta-minta. Kalau gitu kaya tak apa. Niatnya supaya waris kita tidak meminta. Kita mati, ya, anak ada sekolah lagi. Dalam keadaan isteri kita pula duk minta kat orang pula. Lepas tu kalau dalam bab pesaka pun kita nak wasiat pun lulus 1/3 saja. 2/3 lagi kepada waris. Ya, jangan sahabat nak wakaf semua harta dia. Pada tersebut Rasulullah kata, jangan tinggalkan waris kamu dalam keadaan meminta. Nah, ni tak ada mati lagi bini duk minta merata. Ya, ada bini duk minta merata kat kawan-kawan. Laki tak mati. Laki pula kaki masjid pula. Hak kaki masjid ni, ni kacau kat ni, hak kaki masjid jaga. Kaki masjid ni pun kadang-kadang pun nampak baik ni. Boh piah putih, puan lepas, puan kata main masjid jemaah sebagainya, tapi takkan juga. Sampai kadang bini mari duk mengadu.
Ya, bini mari dia mengadu Allah Ustaz. Suami saya, apa yang dia tak kata kat saya? Binatang apa hak tak ada kat saya? Binatang apa hak tak ada kat saya? Maknanya lelaki dia sumpah serana segala binatang kat dia tu. Hak manusia. Ya, ada yang cerita. Ya. Allah tak tahu ni cakap tua tak tahu dia sepak saya. Sepak bini buat bola. Ni kita kata masalah tak jaga solat ni. Dah Ustaz, dia jaga solat ni dia Tok Bilal. Tok Bilal surau. Dia Tok Bilal dia bang, dia jemaah tak tinggal. Tapi di rumah balik di rumah ni tidur tak tahu. Tidur tak sekali ya. Saya tegur sikit apa semua dia sepak. Dia ni jaga. Ya, ada juga hak pak mentua. Ustaz tolong nasihat menantu saya. Nafkah tak bagi. Ya, bini dia nafkah apa semua tak bagi. Kata hak mana satu dia. Ada duk mengaji dengan ustaz juga kan. Lah, duk mengaji dengan kita. Duk mengaji dengan ustaz juga kan. Ustaz kenal. Cerita lah ni oh, dia pun nak. Ya, tapi bak nafkah. Jadi jaga kita mengaji ni biarlah ada akhlak. Ya, akhlak itu sebenarnya menarik orang lain untuk kita tu jadi ikutan. Ya, bukanlah kita duk ajak batu kata setengah kita nak ajak orang buat baik sebagainya, tapi kadang-kadang kita ajak depa kata balik kat kita. Depa kata sebab kita tidak ada akhlak itu kan. Ya, sebab tu kita kena jaga insya-Allah. Baik. Kerana bersenjata dan kuat atas mengerjakan ibadat. Kata tadi makna Daud Al-Ta'i tadi dia simpan 20 dinar ya untuk dia senang, tak perlu meminta buat ibadat pun insya-Allah. Kita ni dalam keadaan ada benda, ada dalam keadaan harta sebagai senang kita buat ibadat, kita duduk buat ibadat alhamdulillah. Ya, kita mudah ya, nafkah anak ya, anak duduk sekolah sebagainya, nafkah isteri dalam keadaan bagi sebaik mungkin kita buat itu ya. Baik, dan kuat atas mengerjakan ibadat bagi Allah Ta'ala, tiada kerana keinginan dan lazat. Itu ya. Bukan sebab nak ingin, nak sedap, nak lazat ya. Kita tu buat kerja tu bukan sebab nak ambil kesedapan, tetapi untuk kita gunakan pada jalan Allah, bersenjata ya dengan harta benda itu buat ibadat. InsyaAllah ya, itu niatnya. Tiada kerana keinginan dan lazat. Maka bahawasanya engkau apabila berniat yang demikian itu adalah tuntut dan kehendak daripadamu kebajikan dan menuntut bagi akhirat. Kalau macam tu niat kita dan buat kerja ni tu Allah senang bantu orang. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ya kama yuhibba li nafsihi atau kama qala, ya, tidak beriman seorang kamu selagi dia tidak kasih saudara dia macam mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Maknanya kalau kita senang, kita nak saudara kita juga senang, bantu, tolong dia dalam keadaan senang, kita seronok, kita tak ada hasad dengki pada dia, maka di sana kita tolong antara satu sama lain, sama telah kepada keluarga kita sendiri. Jadi berkehendak kepada kebajikan dan menuntut bagi akhirat. Itu masih lagi dalam zuhud. Jadi janganlah kita umpama kata tu orang tu tak zuhud, orang tu kaya, orang tu tak zuhud dah. Di sana mungkin dia lebih zuhud daripada kita. Kerana dia menggunakan harta benda dia pada jalan Allah Ta'ala. Pada hakikatnya tiada bagi dunia dan tiada cedera di dalam zuhud. InsyaAllah tidak cedera pada zuhud. Dia ambil yang tu, kalau kita umpama memang buat kerja suka menuntut, kalau tuntut dunia ni, maka kita tuntut tersebut niat kita nak bersenjata dan kuat atas mengerjakan ibadat, untuk memudahkan kita lagi buat ibadat.
Itu tidak dinamakan orang ni tak zuhud. Dia dalam keadaan zuhud, dia kata. Ya. Dan bersunyi ni dalam zuhudmu dan bersunyi dalam uzlah engkau, maka ketahui olehmu akan jumlah ini dapat petunjuk, wabillahi taufik. Apapun hendaklah kamu mengetahui dan dengan Allah Ta'ala lah yang memberi taufik kepada kita. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita dapat amalkan. Al-'amatu tsani al-khalqu. Yang kedua yang menegak kita melakukan ibadat adalah makhluk, manusia menegak kita daripada melakukan ibadat. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, dan akan datang nafsu, syaitan, akan datang. Wallahu